السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita tengok, kita berhenti di muka surat 96 kitab kita Alamat Qiyamat. Tajuk baru, kenyataan bagi segala alamat. Betul? Betul tak? Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, kenyataan bagi segala alamat yang membezakan di antara alim ulama akhirat dan alim ulama dunia. Masih lagi ada kaitan dengan tajuk lepas. Macam mana kita nak membezakan ulama, betul-betul ulama. Jadi ulama akhirat, ulama yang mengejar apa? Akhirat, bukan mengejar dunia. Satu lagi ulama dunia, ulama yang mencari dunia. Bila kita sebut dunia ni adalah apa? Kesenangan yang segera, kesenangan yang sementara dan segera, itu nak dunia lah. Orang yang beramal nak orang puji, dunia lah tu. Orang yang belajar nak habuan dunia, dunia lah tu. Kesenangan yang sementara. Dia nak dapat kesenangan yang sementara ataupun kesenangan yang berlebihan daripada keperluan. Baik. Maka iaitu 12 alamat. Maka dengan dialah dapat beza dan farak. Farak ni beza lah di antara alim ulama dunia dan alim ulama su. Kita duduk di akhir zaman, kita nak tengok betul ulama yang betul-betul cari akhirat, satu lagi ulama yang cari dunia. Disebut ulama ni orang yang ada ilmu. Tidak semua orang yang ada ilmu itu orang yang baik. Ada orang yang ada ilmu tapi dia jahat, ada orang yang ada ilmu tapi dia baik. Jadi macam mana kita nak bezakan supaya apa? Supaya kita nak ikut ulama yang mana satu. Baik, kemudian supaya dapat alim ulama daripada kaum kita terjaga diri supaya jangan terjatuh di dalam jumlah daripada alim ulama dunia yang jadi kerugian dan kesesalan yang amat dahsyat pada akhirat kelak yang tiada akhirnya. Supaya kita selamatlah. Ulama-ulama yang ada di dunia ni tahu benda ni, selamat dia. Dan kita yang bukan ulama ni, kita boleh beza mana ulama sebenar dengan ulama yang bukan dia. Baik, yang pertama apa? Alamatnya yang pertama, bahawa tiada menuntut ia akan dunia daripada hartanya dan kemegahannya dengan ilmu pengetahuannya itu, maka paling kurang dan rendah daripada segala pangkat alim ulama akhirat itu ialah bersifat dengan beberapa perkara. Baik, makna dia tidak menuntut ilmu untuk mencari dunia dan pangkat, kan? Memanglah kita tak nafikan bila nak pegang satu pangkat dia kena ada ilmu. Tuan-tuan nak jadi mufti kena ada ilmu, tidak mana nak jadi muftinya. Dan kita tahu bila jadi mufti dia punya pangkat tinggilah. Semua mufti ni pangkat dia dalam kerajaan level dia Jusa C. Jusa C ni tinggilah gaji dia, tuan-tuan. Ialah dia bila dah bekerja, tuan-tuan, sebagai orang yang menyampaikan ilmu, sudah semestinya ada gaji, tidak dia nak hidup macam mana. Ini bukan cerita baru, cerita pada dulu lagi, ribuan tahun. Qadi Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, kan dia seorang qadi, Qadi Syuraih, terkenal, semua jadi qadi dan dia adalah gaji dia untuk dia hidup. Baik, jadi tuan-tuan, apa-apa saja pekerjaan memerlukan ilmu. Tapi jangan tuan-tuan cari ilmu tu nak dunia. Dunia tu dia datang sendiri, tuan-tuan. Jangan itu yang jadi tujuan dia. Belajar pandai-pandai pasal apa? Nak kerja elok. Belajar pandai-pandai pasal apa? Belajar pandai-pandai ni aku nak jadi mufti lah. Jangan. Boleh jadi mufti tapi dia tak dapat akhirat.
hafal Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hafal Quran dengan niat apa? Dapat gelaran Al-Hafiz. Jangan. Walaupun bila tuan-tuan habis hafal Quran, dapatlah gelaran tu, Al-Hafiz orang panggil. Tapi bukan untuk tujuan kita. Dunia ni dia datang apa? Dia follow belakang. Macam bayang saya sebut kat tuan-tuan. Apa sahaja kerja akhirat kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada dalam hadis yang saya pernah sebut, man ta'allamal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, dia menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha, dia nak berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Itu tujuan dia. Au liyukabira bihil ulama, ataupun dia nak menandingi ulama-ulama, ataupun untuk apa? Liyasrifa wujuhun nas ilaih, dia nak manusia pandang dia. Kau ni orang yang ada ilmu. Lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan dapat bau syurga. Sebab kerja ibadah mesti buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kerana Allah. Walaupun bila tuan-tuan dah ada ilmu, kadang-kadang tuan-tuan kena menyampaikan, betul tak? Kadang-kadang kita berbahas dengan orang yang jahil. Bila kita sebut benda yang benar, dia bantah, kita kena berbahas. Tapi itu bukan tujuan kita menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, manusia, bila ada orang ada ilmu kan, macam kita tengok orang yang ada ilmu kat dunia ni, Ustaz Azhar Idrus, yang terkenal lah, Tunggu Ni Aziz, ramai yang ada ilmu, Tunggu Ustaz Harundin dan sebagainya lah, yang orang tahu dia ada ilmu. Manusia tengok tak dia? Tengok. Dan manusia jadikan dia sebagai ikutan, idola. Tapi itu bukan tujuan dia menuntut ilmu. Benda tu datang sendiri. Orang yang ada ilmu, dia ikhlas, dia menyampaikan ilmu, dia akan menjadi ikutan umat. Begitu. Tapi itu bukan tujuan dia. Ingat, bila tuan-tuan menuntut ilmu, bukan itu yang kita cari. Kita menuntut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni datang ke belakang. Dia datang ke belakang, tuan-tuan. Tuan-tuan sampai satu tempat tu, layaklah dilantik menjadi sekian dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi ingat, kerja ibadah buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan. Kemudian yang pertama, bahawa mendapat ia dengan pahamannya akan 3 perkara. Kena tahu 3 benda. Dia kena faham 3 perkara supaya dia tak jadi ulama dunia. Yang pertama, kehinaan dunia di sisi Allah. Itu kena tahu. Semua orang, kita atau para alim ulama nak selamat daripada jadi ulama jahat, ulama dunia, dia kena tahu dunia ni hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia. Apa ni dunia, tuan-tuan? Kesenangan yang sementara. Dunia ni. Wa amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kenapa dikatakan dalam Quran banyak mata al-ghurur, maksud apa? Kesenangan yang menipu. Kenapa dunia digelar kesenangan yang menipu? Yalah, ada masa tuan-tuan sihat, ada masa tuan-tuan sakit, ada masa tuan-tuan seronok, ada masa tuan-tuan sedih, ada hidup, ada mati, ada senang, ada susah, tuan-tuan, ada masalah. Itu dunia. Dia kesenangan yang menipu. Kita duduk seronok, rupanya dah nak mati habis. Kesenangan tu tipu kita sampai kita lupa kehidupan yang sebenar, akhirat tu. Kita lalai kan, disebabkan senang, nak banyak sangat nikmat, kita jadi lalai, lupa yang akhirat sana tu. Itu kata menipu. Dia tipu kita. Tipu macam mana? Tipu kita untuk kita fokus pada kehidupan yang lebih besar, tu alam barzah. Tipu kita supaya kita lalai, tertipu kita nak membangunkan dia dengan kesenangan yang kita nampak. Rupanya benda tu sementara. Bila mati, tuan-tuan, habis langsung, sekelip mata. Mana siapa tahu, tuan tengok bawah ni masjid tinggi, imam masjid tinggi tu, tualah 70 lebih. Insiden tu, imam senior masjid tinggi lah, lama dah dia. Sebelum dia insiden tu, dia duk sediakan kain kafan, ada letak atas cushion, kain kafan apa semua. Isteri dia tanya, "Abang, siapa nak meninggal hari ni?" "Ada orang meninggal nanti hari ni." Pagi tu dia sedia kain kafan elok. Dia elok sediakan kain kafan, dia letak atas sofa. Dan dia nak pergi ke Bagan Serai, dia insiden. Saya tak pastilah, ada yang kata dia langgar belakang kereta kat Petronas Bagan Serai tu. Dia daripada Masjid Tinggi nak ke Bagan Serai. Ada kata dia langgar belakang kereta, ada kata lori ais tu langgar dia, wallahu alam. Tapi dia kena gilis dengan lori tu lah. Lori tu heret dia, jatuh, meninggal di tempat kejadian lah. Tapi nak kita kata, tuan-tuan, dunia ni tengah-tengah kita berada di kemuncak, tuan-tuan, duk seronok kita ni, sekali datang mati, tuan-tuan, habis langsung. Kita tertipu dengan dunia sehingga kita lupa nak bersedia untuk akhirat. Tertipu. Itu kesenangan yang menipu. Ramai orang yang tertipu, tuan-tuan. Ramai yang tertipu dengan dunia. Saya ingat ada seorang cikgu tu. Ini dia tak ada buat dosa apa pun, tapi dia lepas pencen, dia dapat duit gratuity tu, duit banyak.
Maka dia buat rumah mahal, banglo besar. Siap je rumah, dia pun mati tuan-tuan. Dia tak ada masuk. Kalaulah dia tahu tuan-tuan, kita mestilah seronok ada rumah bla bla bla, seronok kan. Kita duduk tepi tepi rumah, angin datang, tepi bendang, kita seronok benda tu. Rupanya dah mati dah. Akhirat tu yang lebih. Kadang-kadang kita tengok sikit kesenangan dan kita lupa kesenangan yang lebih besar. Ada orang kadang-kadang dia sayang duit dia sampai dia tak berani nak sedekah. Dia tak tahu mati nanti sedekah tu yang dia nak bawa nanti tu menjadi bekalan di akhirat. Itu kesenangan yang menipu. Dunia ni sangat hina sehingga kita tak pelik pun kenapa banyak orang yang tak beriman pada Allah, dia tak beriman pada hari akhirat. Ada orang yang melakukan maksiat, ada orang yang melakukan kezaliman, tapi hidup dia senang, kaya. Firaun kaya, sihat. Firaun tak pernah sakit. Pasal dunia ni tak ada nilai. Kesenangan dunia ni tak ada nilai. Bila sebut dunia ni, kesenangan dunia lah. Kesenangan, segala kesenangan lah. Tak kira apa-apa kesenangan, sihat dan sebagainya, itu kesenangan dunia. Kalau tuan-tuan gunakan dia untuk kebaikan, tuan-tuan sihat beribadah, baguslah. Gunakan kesihatan untuk buat maksiat, tak elok. Firaun tak sakit, Firaun sihat, umur panjang, dia berkuasa, dia kaya. Apa yang tak ada pada Firaun, semua ada kat dia. Tapi tuan-tuan, Firaun kan dia mati, lalai, dan dia mati tuan-tuan mengejut. Sekali dia mati, habis langsung. Baik, jadi tuan-tuan, Firaun, kenapa ada orang yang menentang Allah Ta'ala bagi Qarun kaya? Tuan-tuan boleh tengok kat dunia sekarang ni, orang ramai orang bukan Islam yang kaya, orang yang buat kejahatan, kezaliman kaya. Pasal apa? Pasal kesenangan dunia tu tak ada nilai langsung pada Allah. Tu Allah Ta'ala bagi, tak ada nilai langsung. Dalam hadis kan Nabi sebut apa? Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syurbata ma. Kalaulah dunia ini di sisi Allah nilai dia tu sama dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala takkan bagi pada orang kafir seteguk pun air. Kan bila tuan-tuan minum tu kan nikmat. Kesenangan dunia lah tu. Segala nikmat yang nak tuan-tuan rasa, itulah dunia. Tak ada apa langsung di sisi Allah. Tak ada apa langsung. Sebab itu lebih hina daripada sayap nyamuk tu Allah Ta'ala bentangkan. Hatta orang yang tak beriman, orang yang musuh pada Allah Ta'ala bentangkan. Masalah kita bila kita tengok kesenangan dunia, kita tak tengok akhirat. Itu yang kita menjadi pasal pola dia kaya aku susah. Kita nampak macam tu, kita lupa akhirat. Orang yang tengok akhirat, dia takkan fikir lagu tu. Saya dia tahu yang Allah Ta'ala janjikan lebih hebat daripada apa yang ada di dunia. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqan abghada ilaihi minad dunya. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah mencipta satu makhluk yang paling Allah Ta'ala tidak suka lebih daripada dunia. Apa itu dunia? Kesenangan yang sementara yang ada kat sekarang ni. Kesenangan yang sementara. Wa innahu muz khalaqaha lam yanzur ilaiha. Allah Ta'ala tidak tengok pada kesenangan dunia. Allah Ta'ala tak pernah tengok langsung, tak pandang langsung. Sebab tu jangan pelik dengan kesenangannya orang yang buat jahat. Ada kesenangan, Allah Ta'ala tak pandang langsung. Sementara tuan-tuan. Apa yang nak tuan-tuan nak dibandingkan hidup dengan kemewahan 100 tahun, kaya, ada pangkat, ada kuasa, semua dia ada lah tuan-tuan. Kemudian dia akan mati selama-lamanya tuan-tuan. Apa nilai selama-lamanya tuan-tuan dengan 100 tahun? Selama-lamanya tuan-tuan. Kita nak bagi skala selama-lama lah, bukan dia trilion tahun, bukan bilion tahun, bukan septilion. Tak ada limit. Selama-lamanya. Nak dibandingkan selama-lamanya dengan 100 tahun. 100 tahun tu tak boleh nak banding tuan-tuan. Kalau kita nak bandingkan bumi ni dengan apa, dengan debu, bumi tu pun ada limit lagi, betul tak? Bumi dengan debu. Kita nak bandingkan debu dengan langit. Langit tu masih lagi terhad. Yang tak terhad ni Allah tuan-tuan. Langit tu masih lagi ada batasan dia dengan debu, betul tak? Ni tuan-tuan nak bandingkan 100 tahun dengan selama-lama yang tidak ada batasannya, tidak ada nilai, tak ternilai. Kemudian kena tahu dunia itu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesenangan yang sementara. Baik. Kemudian yang kedua, rendah dunia nisbah pada akhirat. Itu sudut yang kedua. Dunia ni sangat rendah dibandingkan dengan akhirat. Itu yang saya sebut kat tuan-tuan. Banyak orang, Nabi kadang bagi pilih, nak dunia ke nak akhirat. Nak dunia nak akhirat. Macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kan dia pernah bagi tahu pada anak murid dia Atha bin Abi Rabah, nak tengok ahli syurga tak? Atha kata nak tengok. Dia kata tengok tu, satu orang perempuan kulit hitam tu ahli syurga. Macam mana Ibnu Abbas boleh tahu? Ibnu Abbas kata masa Nabi SAW masih lagi hidup,
Orang perempuan ni datang jumpa Nabi SAW. Dia mengadu pada Nabi, dia ni inni usra', aku ni kena penyakit, kena rasuk. Yang kena rasuk dengan jin tu kan, tu penyakit lama dah. Tak kira lah saka ke apa, memang ada orang yang suka kena rasuk. Wa inni atakasyaf, dan bila aku kena rasuk, aku akan apa? Tak sedar buka pakaian, buka aurat, buka tudung dan sebagainya. Ud'ullaha li apa? Minta tolonglah pada Allah supaya aku ni ala usra, aku ni tidak lagi dia rasuk. Minta tolonglah pada Allah untuk aku. Doa pada Allah supaya aku tak dia rasuk. Bukan senang tuan-tuan nak rawat orang kena rasuk ni. Kadang-kadang tanya orang perubatan Islam, kadang makan masa kan, ubat jin tu lari, nanti jin tu mai balik, kita mai dia lari, tak pergi dia mai balik, susah tuan-tuan. Baik, walaupun ada je ubat dia, lama-lama boleh je ubat. Jadi kalau Nabi senang, Nabi doa hilang. Tapi Nabi bagi pilihan kat dia, in syi'ti sabarti walikal jannah, kalau kau mahu kau sabar, aku jamin bagimu syurga. Wa in syi'ti da'autullaha laki ay yu'afiyaki, kalau kau mahu juga aku doa pada Allah supaya hilang penyakit ni. Makna dia apa? Kesenangan yang tuan-tuan dapat, yang tuan-tuan kena kat dunia ni, dia bukan free, dia ada imbalan di akhirat. Semua yang tuan-tuan dapat, tapi syarat dia apa? Sabar. Syarat dia sabar. Jadi Nabi bagi pilih, nak mana? Kalau kau sabar, aku jamin kau syurga. Tuan-tuan, bukan dia saja. Hadis kita tahu kan, bila sebut hadis la ibrata bil umumil lafzi, al ibrata bil umumil lafzi la bi khususil sabab. Kita tahu kan, semua benda tu bukan daripada khususnya sebab itu, tapi umumnya lafaz. Makna dia, kalau mana-mana orang perempuan yang ditimpa sakit, dia kena rasuk, dan dia sabar kerana Allah, dia dapat jaminan syurga. Tak terhad pada zaman tu. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang diuji oleh Allah bihabibatihi, mata dia buta. Dah lama-lama tak tahulah buta insiden ke, kena asid ke apa ke, buta. Tapi dia sabar. Allah jamin syurga, tapi sabar. Perempuan ni bila Nabi kata nak yang mana? Doa boleh hilang terus, ataupun sabar dapat pahala. Yang kita susah di dunia bukan free, ada imbalannya di akhirat. Yang kita senang kat dunia ni, ingat, bukan free, ada hisab di akhirat. Sama. Itu Nabi SAW, bila Nabi satu hari Nabi lapar kan, perang Khandaq, lapar, makan tak ada, ikat perut. Kenapa ikat perut dengan batu? Bagi sempit, taklah lapar, pedih sangat perut tu. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun angkat perut, lapar, tak nak makan kan, kena apa? Kena kepung. Jadi ikat perut. Jumpa Sayyidina Umar pun sama, ikat perut dengan batu, bagi sempit supaya tak pedih sangat. Jadi pergilah rumah seorang sahabat ni sembelih kambing bagi Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum ajma'in makan. Bila makan-makan sampai puas, maka Nabi kata, ingat, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im, demi Allah, nikmat hari ni yang kita makan akan dipersoalkan pada hari kiamat. Tanya, walaupun yang makan tu Nabi dan sahabat Nabi, semua nikmat akan ditanya. Ingat, nikmat yang tuan dapat kat dunia bukan free of charge, ada hisap di sana. Ada hisap. Walaupun dah confirm halal lah ni, ada soalan di sana. Apa ujian yang kita kena? Bukan free, ada imbalan di sana. Kalau sabar. Perempuan ni pilih sabar. Cuma dia minta pada Nabi supaya doa, dia tak mendedahkan aurat. Bila kena rasuk, jin tu tak boleh nak apa? Buka aurat dia. Nabi doa, bila kena rasuk, dia tak mendedahkan aurat dia. Tapi dia sabar, pilih untuk sabar. Baik tuan-tuan. Kemudian ingat, dunia ni rendah nisbah pada akhirat. Rendah dunia ni. Sebab tu kenapa perempuan tu pilih yang tu? Sebab dia tahu akhirat tu lebih besar. Akhirat lebih besar daripada habuan dunia yang sementara. Itu yang dipilih, tak apalah, sakit, dipilih untuk sabar. Ada perempuan ni pun dah meninggal. Perempuan yang sebut tadi, Imratul Sauda tu, dia meninggal, dia dah dapat syurga dah tuan-tuan. Betul tak? Dia dapat syurga dah. Semua mati dah tuan-tuan. Qarun mati dah, Firaun dah mati dah. Kalau lah Firaun pilih untuk beriman, kan dia duduk dalam kenikmatan sekarang. Kalau Qarun pilih untuk jangan sombong, kan dia duduk dalam kenikmatan sekarang. Lah ni Qarun dah berapa tahun kena siksa, Firaun dah berapa tahun kena siksa. Sekejap je hang lawan Nabi Musa AS 40 tahun saja. Kan lebih baik pilih dunia yang berkekalan. Betul tak? Sekarang ni walaupun belum kiamat, tapi orang yang berada di alam barzakh, Qarun, Firaun, Abu Jahal, semua dah di alam barzakh kena siksa. Dah berapa ribu tahun kena siksa tuan-tuan. Kan bagus kau utamakan dunia, betul tak kan? Utamakan akhirat berbanding dunia. Kemudian yang ketiga, terputus lazat dunia, tidak sebagaimana lazat negeri akhirat. Dunia putus. Lagu mana nikmat pun tuan-tuan, bila mai mati habis. Nah, nikmat apa sajalah,
Sebab tu Nabi suruh kita ingat mati selalu. Kafa bil mauti wa'idha. Kalau kita rasa hati kita ni keras sangat, malas ibadah, malas macam-macam, malas, cukuplah mati tu sebagai peringatan. Ingat mati. Ingat mati, kawan-kawan yang dah mati dan sebagainya. Dan kita pun akan mati, tuan-tuan. Kita pun akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Kenang-kenanglah mati tu, tuan-tuan. Sebelum mati tu datang. Kita tak standby apa, tahu-tahu mati, tuan-tuan. Baik, jadi kenikmatan Nabi sebut lagi satu, hadhimil lazat. Ingatlah banyak perkara yang menghapuskan kelazatan, iaitu mati. Mati, tuan-tuan, hilang segala kelazatan dunia. Baik, sebab tu benda yang tuan-tuan rasa kan, tuan-tuan rasa beli kereta seronok, orang lain pun rasa macam tu juga. Semua betul tak kan? Tuan-tuan rasa kita nikmat pada benda ni, nikmat pada benda ni, semua orang rasa benda macam tu, semua rasa, tuan-tuan. Tapi benda tu sementara, betul tak? Tuan-tuan seronok dapat duit, dapat kereta baru, seronok berkahwin, tuan-tuan, seronok apa-apa lah, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan seronok, macam tu lah orang lain rasa. Tapi benda tu semua sementara. Kemudian yang kedua, bahawa mendapat ia akan fahaman beberapa perkara ni. Yang lain pula, dia faham apa? Besar pekerjaan akhirat daripada pekerjaan dunia. Pekerjaan akhirat itu lebih utama daripada pekerjaan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang mensediakan oleh Allah padanya. Maksud dia apa? Kat syurga nanti, apa yang Allah sediakan baginya. Itu yang orang utamakan akhirat berbanding dengan dunia. Baik, kemudian, dan yang daripada nikmat syurga tu utamanya daripada nikmat dunia. Nampak, tuan-tuan? Ingat, nikmat akhirat lebih pada nikmat dunia. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang mana Nabi SAW bersabda, yu'ta bi asyaddin nasi bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti akan dikeluarkan, hadis riwayat Imam Muslim, akan dikeluarkan seorang lelaki. Dulu masa kat dunia, dia yang paling nikmat sekali. Kita tak tahu siapa. Tapi selama kat dunia ni, dialah orang yang paling nikmat. Tuan-tuan pernah baca tengok cerita Maharaja dulu, raja-raja dulu kan. Kalau nak dengan bini orang, kena cerai, tak cerai, dia bunuh suami dia. Betul tak? Tak boleh buat apa. Tuan-tuan cerita baca Maharaja Cina dulu kan, dinasti Meng dan sebagainya. Berapa banyak gundik yang dia ada. Betul tak? Gundik dia ada banyak. Mana orang yang nak bekerja dekat istana kena dikasih. Supaya apa? Takut nanti dia tidur dengan apa? Gundik raja, kena kasih dulu. Dengan penuh kenikmatan. Dia ada perempuan banyak. Perempuan dia mungkin berpuluh. Dia perempuan lawa, bini orang ke tak bini orang, dia nak dapat. Dia ada duit, dia ada emas, dia ada pangkat, dia ada segala-galanya. Kita tak pasti siapa lelaki itu. Tapi yang pasti, dia ni ahli neraka. Selama hidup kat dunia, dia ni yang paling nikmat sekali. Baik dari segi makanan, baik dari segi perempuan, dari segi harta, dari segi pangkat, dari segi apa, semua ada kat dia. Tak ada ahli dunia boleh challenge dia. Terkenal sama juga. Ada orang nak terkenal, betul tak kan? Tergila-gila nak terkenal. Jadi dia ni lah dia ambil. Dulu kat dunia, dia ni ahli neraka. Dulu kat dunia, dia ni lah orang yang tak boleh challenge nikmat dia. Paling nikmat kat dunia. Dia ahli neraka. Lepas tu buat apa? Fayusbaru finnari sabqah. Kemudian dicelup di dalam neraka sepintas lalu. Celup, angkat. Kan neraka, masukkan dia, angkat. Sekali celup sekali celup dia angkat. Summa yuqal, kemudian dikatakan padanya, hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika na'imun qattun. Kemudian ditanya pada dia, wallahu alam, yang tanya sama ada Allah ataupun malaikat. Ditanya pada dia, pernah tak kau melihat kebaikan? Pernah tak kau merasai kenikmatan? Apa jawab dia? La wallah, tidak demi Allah. Sekali celup, nikmat dunia hilang semua. Tuan-tuan, benda yang kita kena tahu, kita mati ni tuan-tuan, kita masuk syurga, memori tu ada lah. Memori tu ada. Tuan-tuan nanti masuk syurga, dia ada memori main mengaji masa apa? Di masjid apa? Sungai Duri ni, main duduk mengaji sekali, pergi mengundi pilihan raya sama-sama. Semua tuan-tuan ada, tuan-tuan. Tuan-tuan menikah, tuan-tuan makan apa, tuan-tuan ingat semua. Memori tu Allah kembalikan. Supaya apa? Supaya kita rasa, inilah nikmat perjuangan kita dulu di dunia, inilah balasan dia. Kat dunia lu kita makan macam ni, ini kat akhirat dah ni. Kadang-kadang bidadari tanya, abang makan apa dulu kat sana, kita boleh cerita.
sana ada musangkin, boleh berduri hitam, duri hitam. Nikmat tu datang balik supaya tuan-tuan boleh banding betapa nikmatnya syurga berbanding dengan akhirat. Nikmat tu tak hilang, dia datang. Jadi kita mati nanti, memori dunia dikembalikan dalam kepala kita. Kita boleh cerita balik apa yang kita lalui kat dunia dulu. Ni tuan-tuan mengaji ni, tak dapat sekupang apa pun, betul tak? Tapi nanti bila tuan-tuan mati, tuan-tuan boleh tengok betapa besarnya pahala. Tuan-tuan ingat, oh inilah balasan penat-penat. Tuan-tuan main subuh, pagi-pagi kan, orang lain tak main, tidur tuan-tuan main. Tuan-tuan boleh tengok betapa besarnya pahala. Kat dunia tak ada. Betul, kita tak nampak. Kenapa kat dunia tak dapat? Dunia tak boleh tampung pahala, tuan-tuan. Tak boleh tampung pahala. Dunia ni sempit, terlalu sempit dan terlalu apa. Tuan-tuan duduk kat taman, kalau duduk taman lagi lah sempit-sempit, betul tak? Sangat sempit. Rumah pun tuan-tuan ada berapa ekar, yang lain tanah orang lain, sempit nak letak kita punya pahala, tuan-tuan. Tuan-tuan sebut subhanallah walhamdulillah, pahala dia memenuhi langit dan bumi kan. Kan ada hadis tamla'ani baina bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Belum kira pahala mengaji lagi besar pada berzikir. Dunia bukan tempat, tuan. Tak layak nak letak pahala kat dunia ni. Dunia terlalu hina, tuan-tuan. Baik. Kemudian bila dicelup, angkat, wallahi la wallah, tidak demi Allah. Kemudian diambil, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Dibawa pula seorang lelaki yang paling susah sekali kat dunia. Dia yang paling susah sekali. Susah sangat-sangat, kita tak tahu. Mungkin dia sakit, mungkin dia tak ada harta, tak ada orang perempuan nak dengan dia, mungkin dia dihina, tak ada apa-apa, dunia tak ada langsung. Dia inilah orang yang paling susah dulu kat dunia, paling susah. Kalau ada orang susah, dia ni paling susah. Tapi dia ni ahli syurga. Kemudian buat apa? Fayus baru fil jannah sabrah. Bagi dia celup dia dalam syurga sekali celup. Maksud dia apa? Masuk syurga, keluar balik. Masuk, keluar balik. Bagi tengok Kemudian ditanya, summa yuqal, ditanya pada dia, hal marra bika, hal ra'aita bu'san qattun, hal marra bika syiddatan qattun. Hang pernah tengok kesusahan tak? Pernah tak dalam hidup hang rasa payah? La wallah. Hilang tu yang susah-susah tu, yang dia pedih, kena seksa dan sebagainya kat dunia, hilang. Sekali tengok syurga, sekali masuk tuan-tuan, tak terperi, tuan-tuan, tak dapat dibandingkan dengan sakit yang sekejap kat dunia. Sakit sekejap kat dunia, sekali tengok, tuan-tuan, hilang terus, tuan-tuan. Rasa macam tak ada apa. Selama 100 tahun aku kena seksa, begini, kena zalim, tuan-tuan. Bila nak tengok, bila dibandingkan dengan apa? Balasan syurga daripada Allah, rasa macam tak ada apa. Yang kita lalui dulu tu macam tak ada apa. Bila tengok balasan pahala daripada Allah, tengok syurga. Tuan-tuan tahu kan yang cerita apa? Orang mati syahid tu. Kan Allah Ta'ala tanya kan, nak apa? Nak apa? Orang mati syahid kan duduk dalam apa? Paruh burung yang berwarna hijau, ruh dia. Dan dia makan dalam syurga apa saja yang dia mahu. Dalam syurga, di atas langit. Atas lagi, tuan-tuan. Syurga di atas sana tu. Syurga di bertempat lah. Allah Ta'ala tak bertempat. Syurga atas langit, bawah pada arash, dia ada syurga. Jadi di syurga tu, tuan-tuan, syurga Firdaus, orang apa? Orang mati syahid ni duduk dalam paruh burung warna hijau. Dia akan bergerak ke mana saja dia mahu, dan dia makan buah syurga. Sekarang ni dia boleh makan lah. Kita yang tak mati syahid tak dapat lah. Tak mati syahid tak dapat, kita tengok lah dia makan. Orang mati syahid ni belum lagi kiamat, belum lagi hisab, belum lagi apa, titian sirat, dia dah makan lah buah-buahan syurga. Jadi Allah Ta'ala kan tanya, nak apa? Kata tak ada apa. Allah Ta'ala tanya pada, nak apa? Kemudian, tuan-tuan, sampailah dia kata apa? Ya Allah, kan dia dapat nikmat yang cukup besar. Dia minta pada Allah apa? Ya Allah, kami minta padamu, ya Allah, supaya dihidupkan kami semula, kami berjihad, kami mati syahid lagi. Pasal apa? Ialah kita nak orang dulu perang, tuan-tuan. Kalau ni perang senang. Bukanlah senang apa, tuan-tuan, senang mati. Kita duduk standby, sniper tembak, pam, mati. Nenaan setai masalah. Dulu tak, kena potong telinga, tangan terpotong. Tu baca cerita perang sahabat, tangan berdarah-darah duk lawan lagi ni. Duk lawan. Tangan, mata kena tombak. Sebelum nak mati tu seksa lah, tuan-tuan. Ni badan berkerat-kerat, bersiat-siat sebelum nak mati. Sekarang ni kena bom. Otak tak ada terjemah sakit, tuan-tuan. Tuan-tuan dah berkecai dah, tuan-tuan.
Walaupun ngeri lah kita tengok tuan-tuan, ngeri tengok. Tapi otak tak bersih sakit tu. Dah berkecai lah. Ini sebelum nak mati tu sakit lah. Baik. Jadi dia meminta kepada Allah supaya dihidupkan, nak berperang lagi. Pasal apa? Tak ada yang duk sakit kena potong kerak sana kerak sini ni, nak dibandingkan dengan syurga, tak ada bandingan. Tu yang nak hidup balik tu, nak berjihad. Kata Allah, telah aku tetapkan bagi hamba aku yang mana dah mati, takkan aku dihidupkan semula. Takkan hidupkan semula. Kemudian apa kata dia? Ya Allah, sampaikanlah khabar gembira kami kepada yang belum lagi syahid. Tu ayat Quran tu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka tu hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka sangat gembira dengan kurniaan Tuhan mereka. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim. Dan mereka menyampaikan khabar gembira pada orang yang belum mati syahid lagi. Ala tahzanu wala takhafu. Jangan rasa sedih, jangan rasa takut. Wa bsyuru bil jannati allati tu'adun. Gembiralah dengan syurga yang dijanjikan. Depa yang sampaikan tu ayat Quran ni. Sampaikan apa yang orang mati syahid tu bagi tahu kat kita. Nah. Baik tuan-tuan. Kemudian daripada nikmat syurga terutama daripada nikmat dunia. Yang ketiga, kekal nikmat syurga dan bersih nikmatnya dari nikmat akhirat daripada kekeruhan, tidak sebagaimana nikmat yang ada pada dunia. Ini nak jadi ulama baik, ingat, kita yang baik ingat, dunia ni tak ada apa-apa, keruh, senang diselangi dengan susah, miskin diselangi dengan kaya, begitulah seterusnya tuan-tuan. Masalah diselangi dengan gembira, macam itulah tuan, sampailah kita mati. Kemudian yang keempat, kebesaran pangkat pada kerajaan akhirat yang kekal, tidak sebagaimana kerajaan dunia. Kerajaan akhirat kekal selama-lamanya. Dunia tak tuan-tuan. Tidak kan? Ada masa di atas, ada masa di bawah. Ada orang masa di atas, sekali dia turun dia kena bunuh, macam bunuh tali apa? Benoteli Mussolini tu. Itali tu kan kena bunuh, mayat dia ditayangkan. Hitler daripada berkuasa digerun, last sekali kena bunuh diri. Dia bunuh diri dalam bunker dia takut kena tawan dengan tentera berikat, dia bunuh diri dalam bunker dia. Banyak lagi lah tuan-tuan orang asalnya nampak hebat, tapi sekali jatuh ada, sekali jatuh masuk penjara pun ada tuan-tuan. Itu dunia tuan-tuan, tak kekal abadi. Kemudian yang kelima, bahawa mengetahui dan faham ia akan beberapa perkara. Bahawa dunia dan akhirat itu berlawanan, tidak dapat berhimpun keduanya, seperti hitam dan putih. Yang tadi kita sebut dah tadi, dunia, kerajaan dunia takkan kekal, sementara je. Terkenal di dunia sekejap saja tuan-tuan, takkan lama. Akhiratnya berkekalan. Ini bahagian yang lain pula disebut ni. Kena tahu apa ni? Bahawa mengetahui dan faham akan perkara, bahawa dunia dan akhirat itu berlawanan, tidak dapat berhimpun, seperti hitam dan putih. Dunia dengan akhirat takkan dapat berhimpun. Contoh tuan-tuan, mengaji kerana Allah, itu akhirat. Satu lagi mengaji kerana dunia, nak orang puji, dia takkan dapat himpun tuan-tuan. Siapa niat nak orang puji memang dapat pahala, tak dapat dosa dapat. Orang bersedekah semata-mata kerana Allah, kerana akhirat, dapat pahala. Bersedekah nak orang puji tuan-tuan, dia tak boleh himpun tuan-tuan. Yang bersedekah kerana orang puji, dosa yang dapat. Orang yang ada harta, dia infakkan di jalan Allah, dapat pahala. Seorang lagi kedekut, tak mau infak, nanti rugi. Dia takkan nampak, dia rugi. Kawan tu infakkan harta di jalan Allah, dia tak mau. Satu lagi guna harta di jalan yang berdosa. Mana boleh himpun antara dunia dengan akhirat? Takkan himpun. Tuan-tuan, gunakan masa tuan-tuan untuk melakukan ibadah. Ada orang dia tak mau semayang, pasal apa? Aku nak berniaga, nanti orang tak beli, contohnya. Nampak, tak boleh himpun. Berniaga sampai tak semayang tuan-tuan. Cari halal dan haram, cari pahala tuan-tuan. Dia nak kaya dengan rasuah, nak kaya dengan apa? Tipu tuan-tuan, tipu, pecah amanah dan sebagainya. Kalau aku tak buat, aku takkan kaya. Nampak? Kan orang lagu tu dia fikir, aku ni kalau tak rasuah, aku takkan kaya. Aku ni kalau tak tipu duit rakyat, aku takkan kaya. Dia fikir lagu tu kan. Memang hang boleh kaya, hang boleh kaya, tapi jadi apakah? Jadi apakah? Kalaulah kaya dengan rezekinya haram tuan-tuan, macam mana nak masuk syurga? Memang dapat kekayaan. Nampak, aku kaya ni dengan rezeki yang haram. Firaun lagi kaya benang.
Qarun lagi kaya pada hang. Hang tak boleh lawan Qarun dengan Firaun pun. Betul tak? Ada seorang dia fikir lagu tu. Memang hang dapat dunia, tapi akhirat hang ke mana? Macam cerita apa? Apa nama tu? Yang baju tak cukup tu. Memang dia semayang, habis semayang dengan Nabi SAW, Nabi bagi salam, dia terus lari balik. Lepas tu dia cepat-cepat, habis bagi salam, dia terus lari balik. Nabi salam tu, Nabi kata kenapa semayang macam orang munafik? Nabi kata kenapa semayang macam orang munafik? Macam tu, orang munafik dia dalam dia tak beriman, jadi dia malas berzikir. Zaman Nabi dah ada tuan-tuan. Kata Ibnu Abbas, zaman Nabi tahu habisnya semayang dengar tasbih, tasbih, tahmid dengan takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau orang kata bid'ah tu, dialah bid'ah tuan. Jenis-jenis bid'ah ni pun pening juga. Habis semua bid'ah tuan-tuan. Jadi zaman Nabi dah ada dah, riwayat Imam Bukhari dah dengar. Daripada jauh dengar tasbih, tahmid dengan takbir, tahu semayang dah habis. Yang ni dia terbagi salam balik tu. Siapa nama dia? Sa'labah. Cerita ni Sa'labah ni tuan-tuan, cerita ni majoriti ulama tak mesti sebut tuan-tuan. Majoriti. Walaupun ramai ulama sekarang ni dia kata tak boleh, Sa'labah ni ahli Badar. Mana boleh cerita Sa'labah ahli Badar jadi orang yang sesat akhirnya. Kita ambil, sedangkan kita tengok semua tafsir tuan-tuan, Al-Qurtubi ke, Ibnu Kathir. Qurtubi tolak cerita ni, yang terima tafsir Jalalain, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Kathir. Kita ambil pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani lah. Dia Sa'labah yang ahli Badar tu Sa'labah lain. Itu Sa'labah bin Hatib. Itu ahli Badar dan dijamin syurga. Dalam kitab At-Tamyiz fi Ma'rati Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang Sa'labah dan yang terkenal dalam cerita ni, yang minhum man ahadallah, orang yang berjanji pada Allah kalau dia kaya dia akan bersedekah dan buat baik. Dalam surah At-Taubah tu. Sa'labah tu ulama tafsir semua sebut cerita Sa'labah itu Sa'labah bin Abi Hatib. Jadi kita pegang itulah tuan-tuan, cerita Sa'labah dalam ayat Quran surah Taubah tu, yang berjanji pada Nabi kalau aku kaya aku akan bersedekah dan buat baik. Dia berjanji tu. Semua boleh janji kan. Kalau kita fikir aku ni kalau kaya aku tolong orang sana, aku tolong orang sini, betul ke? Kita boleh cakap tapi kita tak pasti sebenarnya. Semua orang boleh cakap, kita tak pasti betul kita jadi lagu tu. Tuan-tuan kalau ada duit 10 bilion ada dalam Masjid Sungai Duri ni ke tuan-tuan, dekat Korea sekarang ni? Tuan-tuan duduk ada Iceland ke di New Zealand, duduk berjalan, duit banyak, berjalan merata sini tuan-tuan. Tuan-tuan duit banyak, agak-agak duduk depan saya ke? Boleh jadi tak duduk kat rumah bini nombor 4, duit banyak. Nak mengaji, bukan kata tak boleh, sibuk lah tuan-tuan, bini 4 sibuk lah. Ada jaminan ke tuan-tuan duit 10 bilion, ada jaminan ke tuan-tuan duduk depan saya ni? Boleh jadi tengah apa? Tengah polish tuan-tuan punya apa? Rolls Royce. Jadi tuan-tuan tengah duduk atas jet peribadi lah ni, keliling dunia. Yalah duit banyak, nak buat apa lagi? Tidak, kalau aku tak perhabis, bila orang lain perhabis, aku perhabis. Tuan-tuan nak perhabis duit pun tuan-tuan, banyak masa yang terbuang. Tuan-tuan baca tentang kekayaan adik Sultan Brunei tu kan, apa nama, Hasanah Bolkiah, adik dia tu, saya lupa nama, Jeffrey Bolkiah ke. Tu kereta ada berapa ratus tuan-tuan, kereta ada juta-juta semua. Kereta ada 700 kereta, banyak kereta ada tuan-tuan. Kalau dia naik satu hari ni kereta ni mau 2 tahun lebih baru dia habis tuan-tuan pusi. Sehari 360 hari. Kereta dia tu mahal-mahal. Satu kereta limited, ada Lamborghini, ada Bugatti Veyron, ada apa? Pelik-pelik lah tuan kereta ada. Formula 1 pun ada tu. Formula 1 pun ada tu. Itu atas jalan pun tak boleh. Yang tu pun dia ada. Sampai saya tengok dalam YouTube tu, Jeffrey Bolkiah punya kereta, orang putih tengok geleng kepala tuan-tuan. Ada yang dia tak ada nak naik. Sampai berkarat, nak naik buat apa? Dah ada jet peribadi. Kita dah ada jet peribadi terbang tuan-tuan, nak lagi duduk kat jalan makan asap? Tak maulah. Dah ada kapal layarnya tuan-tuan. Pelik-pelik tuan-tuan. Sampai biak kereta dia. Tapi lepas pada tu dia ada lah kan, dia kena serah balik pada kerajaan Brunei, ada tuduhan dan sebagainya. Tapi nak cerita kaya lah tu. Sampai sekarang ni pun masih kaya lagi. Naik kereta hari ni, kereta lain pun 2 tahun lebih. Kita tuan-tuan dah 10 tahun kereta yang sama tuan-tuan. Sampai tuan-tuan, tidak dapat je pergi sana pergi sini. Tidak, tak payah siapa nak escort. Baik. Jadi kemudian lupa tu yang apa nama, Sa'labah tadi tu. Sa'labah bin Abi Hatib. Kan dia susah.
Nabi, bila Nabi nasihat, dia kata, ya Rasulullah, pakaian tak ada, dia main semayang kat sini, bini dia kat rumah tak ada pakaian nak semayang. Boleh jadi ada, tapi tak cukup tutup aurat. Boleh jadi tutup bawah saja, mungkin berkembang, tapi tak cukup nak semayang lah. Jadi dia pakai baju ni, dia kena balik untuk bini. Orang perempuan kan semayang kan kena tutup banyak. Betul, perempuan kena tutup tinggal apa? Muka dengan tangan apa? Muka dengan tapak tangan ni lah. Betul, yang lain kena tutup. Jadi tak cukup pakaian bini dia kat rumah. Jadi dia kena cepat habis ya salam, balik rumah, bagi baju kain dekat bini dia, supaya bini dia boleh apa? Boleh semayang. Itulah dia mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, doalah supaya saya kaya. Kalau saya kaya, saya akan bersedekah, saya akan buat baik. Nabi kata apa? Susah ni lagi elok kata. Nampak tak? Nabi tak tengok dunia, Nabi tengok dunia dan akhirat. Kita tuan-tuan, kita tengok dunia, betul tak kan? Kalau saya tanya tuan-tuan dapat 10 juta dengan tak dapat, mana lagi elok? Dapatlah ustaz, betul tak kan? Confirm ke? Kita tak tahu. Boleh jadi 10 juta yang kita dapat, kita dah kalut dah, betul tak? Kita kalut dah. Tuan-tuan banyak rumah sewa, banyak tanah, banyak kebun, lagi sibuk tuan-tuan nak urus, betul tak? Fikir sana, fikir sini. Bukan saya nak kata salah, ada orang mampu, ada orang dia tak boleh urus. Dunia tu duduk dalam kepala dia tak mampu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila jumpa Nabi SAW, Nabi kata ni lagi elok. 3 kali dia jumpa Nabi, dia berjanji sungguh-sungguh ni, kalau saya kaya, saya akan bersedekah, akan buat baik. Dia berjanji sungguh-sungguh. Maka Nabi pun doa. Dah Nabi doa, Nabi bagi dia apa? Kambing, seekor kambing. Ambil kambing ni, kambing yang bunting. Dapat kambing tak apalah, dia belah kambing dia, tiba-tiba berkat berkat doa Nabi, membiak dengan cepat, membiak dengan sangat cepat. Bila cepat sampai dia sibuk, banyak, penuh satu lembah. Bila banyak kambing dia mula main semayang apa? Semayang mula dah tertinggal dah. Ada semayang ni tertinggal, dia tak main apa? Tak main semua jemaah dah. Mungkin semayang Zuhur, Asar mula tertinggal sikit-sikit. Ada yang pergi, ada yang tak pergi. Makin lama Nabi punya kuliah pula tak main. Nabi dia sampaikan pengajaran di masjid, dia tak main dah. Makin lama kambing dia makin banyak, dia kata tak boleh duduk dekat ni, kena duduk jauh. Dia pergi duduk jauh. Pasal apa? Kambing dia banyak sangat, tak boleh duduk dekat dengan orang. Makin jauh lah. Sampai tahap jemaah langsung tak main, dia main Jumaat ni. Pasal apa? Kambing banyak sangat. Nabi dah kata dah, bukan semua orang mampu tuan-tuan, bukan semua orang mampu urus. Ingat kita bagaimana harta kita, ingat mungkin itulah takat kemampuan kita, tapi usaha, jangan tak usaha lah. Makin banyak. Last kali tuan-tuan, Jumaat pun tak pergi. Last kali Jumaat pun tak pergi. Jumaat tak pergi, dah lama tak boleh. Dah lama tu tuan-tuan, mai perintah zakat, betul tak kan? Zakat. Jadi datanglah dua orang minta zakat. Apa masalah sahabat? Masalah dia punya kambing banyak. Bila banyak kambing, banyak tak zakat dia? Banyak. Itu yang dia jadi kedekut tu. Saya sebut dah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan punya duit 30,000, zakat tak banyak sangat. Apa ke 30,000? 2.5%. Kalau 10,000, 200,500. Betul tak? 10,000 tak kena zakat lagi lah. Dia ikut 85 gram emas. Tuan-tuan ikut negeri tuan-tuan lah, dia keluar semua negeri dia keluar ujung, ikut negeri lah. Dengan 20,000 baru 500. 20,000 baru 500. Betul kan? Baru 500. Kalau 30,000 baru 700,500. Kalau 100,000 baru 2,500. Tapi dah banyak lah tu. 100,000, 2,500 tu lepas beli handset satu. Dia mula fikir, handset satu ni. Dia mula nak jadi kedekut. Masa 20,000 boleh je buat pula. Pasal apa? 500 masa 100,000, 2,500 tu. Kalau duit 1,000,000, 25,000. Azia satu cash. Dia main kedekut. 25,000 ni boleh pergi haji balik hari, orang dia mula main kedekut dah. Dia duduk tengok 25,000, dia lupa yang 1,000,000 yang Allah Ta'ala bagi tu. Dia lupa, dia tengok nilai nak keluar tu. 25,000 ni lepas ni pergi haji apa yang hak mahal tu. Kalau 2 juta, 50,000. 50,000 lepas pergi haji ni kan, 5 haji yang 30,000 tu. Dia main kedekut. Sama salah bah. Kambing dia penuh lembah. Bila nak zakat, kita tahulah 40 ekor kambing, satu ekor kan. Dia banyak dia banyak, penuh lembah, tak tahu berapa puluh, berapa ratus ekor kambing. Dia jadi kedekut. Dia tak mau bagi.
Bila dia tak bagi, maka Nabi tak terima dah zakat dia. Selang berapa lama dia menyesal, dia mai kat Nabi. Nabi kata Allah Ta'ala larang aku menerima zakatmu. Dia berjanji pada Allah. Sebab dia janji aku akan bersedekah kerana aku buat baik. Dia berjanji tapi dia tipu. Tuan-tuan, mungkir janji ni berat tak tuan-tuan? Janji pada Allah dengan Rasul dan dia mungkir. Zaman bila Rasul Nabi SAW wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, dia mai lagi nak hantar dia punya apa? Zakat dia. Sayyidina Abu Bakar pun tak terima. Sayyidina Abu Bakar kata aku nak terima, macam mana Nabi tak terima. Kemudian zaman Sayyidina Umar, dia jumpa lagi zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar merintah lama kan, 10 tahun. Sayyidina Umar kata aku tak dapat terima. Dua orang lebih baik pada aku. Jadi Rasulullah SAW dengan Abu Bakar tak terima. Dua tu lebih baik pada aku. Macam mana aku nak terima? Sayyidina Umar 10 tahun merintah pun tak terima. Datang zaman Sayyidina Osman, jumpa Sayyidina Osman, ambillah ni zakat aku ni. Sayyidina Osman kata 3 orang yang lebih baik daripada aku pun tak terima. Yang ni Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi macam mana aku nak terima? Dan dia mati pada zaman Sayyidina Osman. Saya nak ceritanya apa tuan-tuan? Jangan kita sangka kita duit banyak kita jadi baik. Kita bukan tahu. Tidak, kita tak tahu. Saya pun tak pasti tuan-tuan. Kut malam ni dapat orang bagi 10 bilion, mana tahu? 10 juta. Tak silap tak jadi ustaz lah. Betul tak kan? Berjalan meronda dunia tuan-tuan. Duit banyak. Sebahagiannya buah dalam apa? ASB. ASB. Saya tak ada ASB tuan-tuan. Saya pegang fatwa Penang. SB saya tak pun. Tentu ada SB boleh tuan-tuan peganglah fatwa lain, fatwa kebangsaan. Saya benda kalau ada apa syubhah kita tinggal lah. Betul tak? Baik. Kemudian tuan-tuan, tidak dapat berhimpun seperti hitam dan putih. Bahwasanya keduanya itu sebagaimana dua orang yang bermadu. Jika engkau redha akan salah suatu daripada keduanya, nescaya memarah oleh yang satu. Kerana beberapa dalil daripada Nabi SAW, daripada asal perkataan sahabat. Pertama, hadis meriwayatkan oleh dua orang rawi, Abu Nuaim Al-Asbahani, Wahab bin Munabih, dengan sandarannya berkata, masalud dunya wal akhirah kamasalid darratain, in ardaita ihdahuma sakhatil ukhra. Bermaknanya bermula sifat dunia dan akhirat itu sebagaimana sifat dua orang yang bermadu. Jika engkau meredha akan salah satu daripada keduanya, nescaya marahlah oleh yang satu lagi. Macam itulah. Tetap utamakan dunia, maka akhirat tuan-tuan rugi. Tetap utamakan akhirat, dunia tuan-tuan kurang. Macam tadilah. Benda mudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan kurang duit. Betul tak? Sedekah kurang duit. Kalau tuan-tuan apa? Kalau tuan-tuan tak sedekah, tuan-tuan ada duit. Itu benda yang senang tengok lah, benda yang kita nampak. Tapi bila kita yakin dengan janji Allah, kita dapat balasan dunia dan akhirat. Itu lain lah tu. Kita berjanji dengan janji Allah. Ini kita tengok zahir tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah RM1,000, mana ada tuan-tuan kurang RM1,000. Itu zahir yang kita nampak. Kalau tuan-tuan tak sedekah, tuan-tuan ada simpanan RM1,000. Jelas tuan-tuan. Yang mana tu tuan-tuan nak? Ada satu ustaz saya kenal, saya tak tahulah tuan-tuan macam mana, dia duit banyak tapi dia tak mau pergi haji tuan-tuan. Itu bukan ustaz mengajar masjid, ustaz sekolah lah tuan-tuan. Duit banyak tapi tak mau pergi haji. Duit ada ratus-ratus ribu tapi tak mau pergi haji. Itu yang pelik tu. Tak mau pergi haji tu pelik lah tuan-tuan. Padahal duit banyak, meninggal dia pun tuan-tuan. Itu yang kita sedih tu. Saya tak tahu dia mengaji di mana. Dia mengaji, tapi bila mengajar kafar pun panggil dia ustaz kan. Tapi dia dah tua tuan-tuan. Itu yang pelik. Duit ada ratus-ratus ribu, tanah banyak, tapi tak mau pergi haji. Pelik. Itu yang pelik. Pasal dia fikir apa, kalau pergi haji nanti penat, duit nak bayar mahal. Dia fikir nampak tu. Dia nampak banyak kat dunia ni. Aku kalau pergi haji ni nanti siapa nak tengok aku punya tanaman, tanah. Dia macam-macam dia tengok dunia tu. Dan itu yang sedih lah. Saya sembang dengan seorang ustaz, dia kata itu yang sedih sangat. Dia tak mau pergi haji. Itu yang pelik. Dia tak haji lagi, dia tak mau pergi haji. Yelah sekarang ni haji kalau tuan-tuan nak pergi tu kan 30,000. Betul tak kan? 30,000 kot nak pergi on the spot tu kan. Ada tuan-tuan, dia ada package banyak. Ada package 60,000 pun ada. Package 100,000 pun ada. Dia ikut banyak package tu. Tapi nanti di Minak sama tuan-tuan. Semua pandai tuan-tuan. Di Minak sama. Hotel dekat lah kot. Layanan dia bagus sikit lah. Itu yang kita pelik. Nampak tak? Lebihkan dunia, akhirat kurang. Ada setengah orang tuan-tuan, pasal apa dia tak semayang, pasal apa? Udang galah tengah banyak, dia tengah mancing udang galah. Semayang rugi lah. Semayang rugi. Jadi dia tak semayang. Ada orang dia tak puasa. Betul tak puasa, nanti aku tak larat nak kerja. Betul tak?
Kalau betul-betul kerja berat dan betul-betul tak larat, memang boleh buka puasa. Itu je. Kalau katakan itu saja dia punya rezeki, tak ada kerja lain, kerja berat kan disebut antara yang boleh buka puasa kerja berat. Betul-betul dia tak larat, tak apalah. Baik, ada orang kadang-kadang dia tak mau buat sebab dia fikir dunia dia akan kurang. Sama juga tuan-tuan, kalau kerja boleh kerja Jumaat tak happy. Kan gaji ni banyak sini, pergi Jumaat tak happy. Supaya kita orang yang beriman, carilah kerja lain. Cari kerja lain. Tapi kan dia fikir kerja ni dah dekat dengan rumah aku. Dia fikir kerja ni dah dekat dengan rumah aku. Jadi dia tetap kerja di situ, dia anggap gaji dia banyak walaupun tak boleh sembahyang Jumaat. Nampak tak? Kan mudarat akhirat dia. Dia tengok zahir, cuba hang yakin dengan Allah. Betul yakin? Cari kerja lain yang boleh sembahyang Jumaat. Insya-Allah rezeki Allah Taala bagi lebih. Tapi kena percaya pada janji Allah. Ni tengok zahir, dia tengok dunia tuan-tuan. Oh ni rugi kalau buat ni. Yang ni lebih. Baik. Habis tuan-tuan, kita nak kamat dah. Kata kita sambung yang ketiga tuan-tuan, bahawa dunia dan akhirat itu sebagaimana dua daun neraca timbangan. Di situ nombor 3 tu. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruman mathuda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.